Hati kuntung tumbuh melata, saya merbadi pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhnya kejadian alam ini menimpa 1001 makna yang menantikan para pengkaji untuk mengamati dan memahaminya. Oleh itu, kami sekumpulan ingin menerangkan tentang bentuk muka bumi dan arah kiblat. Dari sudut perspektif Islam, menurut Muhammad bin Ahmad, ilmu sains berkembang daripada sarana wahyu supaya memiliki kejadian alam dan mengkaji sana penciptanya. Ilmu sains itu adalah hasil daripada perasaan ingin tahu manusia tentang alam sekelilingnya. Dari sudut pandang Islam, Islam tidak menolak ilmu sains. Kerana ilmu ini merupakan satu cara manusia untuk melihat pusat Allah SWT yang terlihat melalui kecintaannya. Hasil penyelidikan, sains memberi satu jawapan kepada soalan apa dan mengapa yang memberikan kepuasan adalah sebabnya diperoleh. Al-Quran merupakan bahan cerita utama dan menjadi dasar kehidupan manusia. Tidak ada satu pun perkara di alam bumi yang tidak terletak dalam Al-Quran. Atau dirinya tidak terletak secara jelas. Al-Quran mengajar kita untuk merujuk pada ahli kerana ilmu telah disebabkan oleh Allah kepada setiap insan. Ini membuktikan bahawa walaupun Al-Quran telah diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu, ini tetap dan akan terus relevan hingga ke akhir masa serta perlu didalami masa tetap iktibar daripada ini. Sebelum saya mulakan, saya ingin bertanya apa yang kalian tahu tentang bumi ini? Mesti banyak benda yang kalian tahu tentang bumi ini. Contohnya, bumi ini merupakan planet ketiga daripada matahari. Ia juga merupakan rumah kepada jutaan spesies termasuklah manusia. Tapi kalian tahu tak bumi ini berbentuk bulat? Ya, saya di sini ingin menceritakan tentang bumi itu bulat. Betul ke bumi itu bulat? Betul. Bahkan Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, bentuk bumi adalah bulat. Tetapi Al-Quran berbicara dengan kita pada tempat kita berada di dunia. Al-Quran menggunakan ungkapan yang senang dipahami oleh kita berdasarkan apa yang jelas pada pemakaian kita di dunia. Ayat ini berbicara kepada manusia bahawa apa mereka dapat lihat dari kedudukan mereka di bumi. Menurut pemerhatian manusia dari alam bumi, jelas kelihatan bumi itu suatu hampa dan terbentang luas di hadapannya. Selain itu, bentuk bumi yang bulat dapat dibuktikan melalui ungkapan tergelincir matahari yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menerangkan waktu solat Zuhur, di mana tidak dikatakan tergelincir melainkan ia berupaya isyarat kepada adanya perubahan kedudukan dari bumi yang terbit menuju ke atas kemudian turun atau tergelincir. Ini menunjukkan bentuk bumi yang bulat bukan mendatar. Jelas lagi perkataan Yukawi yang terdapat dalam ayat ini yang diterjemahkan sebagai menggulungkan mengisyaratkan bahawa bumi ini berbentuk kebulatan. Kiblat menurut bahasa adalah arah hadap dan kiblat yang dimasukkan adalah Kaabah. Manakala menurut ilmu falak, kiblat merujuk kepada arah menghadap Kaabah di atas blok lantai bumi mengikut jarak yang terdekat. Para ulama menyatakan bahawa menghadap ke kiblat merupakan salah satu daripada syarat sah solat, melainkan dalam keadaan-keadaan tertentu yang dibenarkan seperti solat ketika dalam peperangan dan solat sunnah dalam keadaan bermusafir. Terdapat 3 kaedah untuk menentukan arah kiblat. Kaedah pertama ialah dengan menggunakan arah matahari terbenam. Seperti yang sedia tahu, matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat setiap hari. Namun begitu, ianya tidak akan terbit dan terbenam tepat pada ufuk timur dan barat. Dalam tempoh 1 tahun, matahari akan terbit dan terbenam secara berkanjak atau menggelongsong sepanjang ufuk timur dan ufuk barat. Ini dapat dikatakan akibat kecondongan paksi pusingan bumi dan peredaran bumi mengelilingi matahari. Surah Al-Baqarah ayat 148 menjelaskan bahawa setiap umat memiliki kiblat masing-masing. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS menghadap ke arah Kaabah. Bani Israel menghadap ke arah Baitul Maqdis dan orang Nasrani menghadap ke arah timur. Kiblat pertama umat Islam ialah Baitul Maqdis. Arah kiblat ini telah diubah kepada Baitullah melalui firman Allah SWT. Bagi kaedah yang kedua ialah menggunakan bayang-bayang matahari waktu peristiwa Istiwa Azam. Peristiwa Istiwa Azam ini adalah saat apabila matahari berdiri tegak di atas Kaabah di kota Mekah. Bayang-bayang matahari di tempat lain akan menunjukkan arah kiblat. Pada saat wahyu diturunkan, Rasulullah SAW sedang mendirikan solat bersama-sama para sahabat. Mendengarkan wahyu tersebut, Rasulullah SAW telah menegakkan arah kiblat ke arah Baitullah. Dan para sahabat telah mengikuti perbuatan baginda SAW. Kaedah yang terakhir ialah menggunakan buruj-buruj tertentu. Buruj merupakan corak kumpulan bintang yang melatari langit malam. Langit dibahagikan kepada 88 buah kawasan atau daerah dan setiap satu langit diterai oleh satu buruj. Terdapat buruj Orion yang dapat menentukan arah ke barat, justeru arah kiblat.
Pengetahuan tentang arah kiblat perlu ada untuk melaksanakan ibadah solat dengan sah. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadis. Manakala hadis Rasulullah pula bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila hendak solat maka sempurnakanlah wuduk, iaitu menghadap kiblat kemudian takbir. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Berdasarkan kepada dalil di atas, telah jelas menerangkan bahawa syarat sah bagi seseorang yang mendirikan solat adalah dengan menghadapkan wajah ke arah kiblat. Pengetahuan arah kiblat perlu ada bukan hanya untuk melaksanakan ibadah solat tetapi juga untuk urusan lain seperti tanah perkuburan orang Islam ada diwajibkan yang lahatnya sejajar mengikut arah kiblat. Selain itu, hukum ketika membaca Al-Quran, berdoa ketika sembelih haiwan ternakan dan sebagainya menghadap arah kiblat adalah sunat. Seterusnya, penting mengetahui arah kiblat supaya dapat mengelakkan melakukan perbuatan dilarang. Contohnya, membuang air kecil atau besar dengan menghadap arah kiblat kerana hukumnya haram. Jika mereka bentuk arah kiblat, hendaklah mengambil tahu tentang arah kiblat sesebuah rumah sebelum mereka bentuk rumah tersebut. Terutama sekali kedudukan bilik. Contohnya, elakkan kedudukan bilik air di bahagian hadapan arah kiblat.